Ke surat berapa arah lupa. 20. 20. Kata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, kata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, satunya hendak menjadikan suatu makhluk seperti langit, dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu, maka padanya dua masalah. Kita sambung lagi Misbahul Munir. Masih lagi huraian sifat wahdaniyah, artinya esa Allah Ta'ala. Hari ini kita bincang lagi dalil wahdaniyah, dalil aqli. Dalil aqli, musannif buat main dalil aqli. Ni dalil yang panjang. Dalil aqli panjang dalil ni. Sedap dah kita nampak dalil ni. Nah, dia kita tengok balik atas tu bagi ingat pasal lupa lama tak ngaji. Lama kita tak ni, kita lupa. Kita tengok tu hak dalil, dan dalil atas pengakuan kita mesti sungguh Tuhan itu esa, yakni satu Tuhan itu, dan tidak berbilang-bilang. Itu dalil dia ialah kita fikir. Makna dia dalil akal, kita fikir dengan akal kita. Dengan cara nak fikir ni, takdirkan jikalau Allah Ta'ala tidak esa, Allah Ta'ala tak esa, tentulah Allah Ta'ala tidak, makna dia tidak satu. Tidak esa makna dia Allah Ta'ala tidak satu. Nescaya adalah Allah Ta'ala yang hak kita takdirkan tidak satu tu jadi Tuhan yang berbilang-bilang. Bila tak satu tentulah berbilang-bilang. Ataupun tak dok langsung. Tak satu makna dia berbilang-bilang. Berbilang-bilang ni sekurang bilangan dua. Bila Tuhan tidak satu, makna dia mesti sama ada dia dua, tiga atau empat. Makna dia berbilang-bilang. Ataupun tak satu. Tak satu ni boleh juga kita kata kosong. Kosong. Jadi dua-dua tu kalau kita suluh dengan akal kita pun tak boleh terima dah. Mana boleh Tuhan tu kosong? Kosong makna tak ada. Mana boleh Tuhan tu berbilang-bilang? Sebab kita yakin ni Tuhan ni esa. Tapi takdir dia kalau Tuhan berbilang-bilang. Takdir dia. Kalau Tuhan ni berbilang-bilang. Kata musannif, maka jika Tuhan dua, sekurang-kurang bilangan dua. Kalau Tuhan berbilang-bilang ni, kurang-kurang bilangan dua, nescaya tidak lepas daripada dua keadaan, iaitu bersetuju kedua-dua Tuhan itu ataupun berselisih kedua-dua Tuhan tu. Ni punca dia ni. Kita ambil tang punca ni baru kita nampak. Nak sambung balik ni baru kita nampak. Kalau ulang baca balik pun bakat tak faham apa tu lah. Kita kan mudah lupa. Kalau ulang balik pun maklum sajalah, kita nak kata apa dah. Tak payah ulang buat rugi lah. Rugi masa. Sebenarnya macam ni, kita nak semua nak ringkaskan, nak bagi nampak sikit. Sebab setengah orang tak nampak, betul tak? Dia tak nampak ni. Tuhan ni kita takdirkan kalau Tuhan tu dua. 3, 4 tak usah cerita lah, tentu banyak. Takdirkan kalau Tuhan tu dua. Bila dua Tuhan, ni musannif mula kita. Bila ada dua Tuhan, ataupun kita nampakkan dengan dua pemimpin, dua pemerintah, dua kuasa. Bila ada dua, dia mesti berlaku kepada kedua-dua ni, kedua-dua Tuhan ni berlaku pada dia kedua-dua perkara. Apa dia kedua-dua perkara tu? Sama ada bersetuju kedua-dua Tuhan ataupun berselisih kedua-dua Tuhan. Dua tu ya. Bila ada dua pemimpin, dia sama ada kedua-dua pemimpin ni setuju ataupun kedua-dua pemimpin ni berselisih.
Berselisih ni makna dia kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Kan? Jadi musannif cerita dah kat kita, yang pertama kalau kedua-dua bersetuju. Kedua-dua bersetuju. Kalau kedua-dua bersetuju ni dia bahagi 3 pula. Bahagi 3 daripada bersetuju ni. Bersetuju ni. Baik, kita tengok musannif kata bersetuju. Kalau kedua-duanya bersetuju pada menjadikan suatu makhluk. Dua-dua Tuhan, ada 2 Tuhan, dua-dua bersetuju nak bagi jadi satu makhluk. Dia ada pada dia 3 masalah. 3 masalah. 3 masalah yang kita kena bincang, kita kena nampak. Betul? Jadi masalah yang pertama daripada kedua-dua Tuhan bersetuju, takdir dia. Nah, takdir dia, kedua-dua Tuhan yang bersetuju menjadikan satu makhluk tu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Satu masa, satu tempat. 2 Tuhan nak menjadikan satu makhluk. Nah, tengok. Masalah yang pertama. Di dua-dua Tuhan setuju ni. Dua-dua Tuhan setuju, sepakat. Sepakat habis nak buat satu makhluk dalam satu masa. Maka bila kata buat kedua-dua Tuhan nak buat satu makhluk dalam satu masa ni, kedua-dua Tuhan itu dihukumkan dengan lemah. Pasal apa pula dah? Nah, padahal kita ni bila kita sebut bersatu teguh bercerai roboh dah. Takkan Tuhan bila bersatu jadi lemah. Nah, Tuhan ni daripada 2 bila bersatu pendapat jadi lemah. Pasal apa? Ni sebab tu akal ni dia kena guna cukup-cukup untuk kita nampak. Kalau tidak kita tak nampak. Kok mana kata lemah ni? Bila 2 Tuhan patut lagi kuat lah. Patutnya 2 Tuhan lagi kuat. Pasal apa kita kata bila dua-dua setuju nak buat makhluk jadi lemah? Kenapa kata lemah? Kerana kita suluh makhluk dulu. Suluh makhluk dulu. Asal kejadian makhluk pertama daripada tak ada. Dan makhluk yang dijadikan ni, asal-asal sekalian makhluk ni adalah jauhar fardin. Makhluk ni asal-asal dia jauhar fardin, iaitu makhluk yang paling halus ciptaan Tuhan. Jauhar fardin, ataupun orang sebut dengan jauhar firid, paling halus. Ataupun dalam bahasa sains dia disebutkan dengan atom. Makhluk paling halus ni atom. Atom. Baik. Atom ni adalah yang paling halus. Paling halus sekali. Jadi takdir dia, 2 Tuhan nak menjadikan satu atom di satu masa yang sama, tempat yang sama. Bermakna menunjukkan kalau satu Tuhan tak boleh nak bagi jadi satu atom ni. Dia kena ada 2 Tuhan. Bila ada 2 baru boleh bagi jadi satu atom. Sedangkan atom ni benda yang paling kecil. Jauhar ni benda yang paling kecil, tak terima belah bahagi sama sekali, paling kecil. Jadi takdir dia, kalau benda yang kecil ni pun nak dibuatkan satu benda yang kecil ni pun kena ada 2 Tuhan, kena ada 2 kuasa, kena ada 2 persetujuan, baru boleh buat. Apatah lagi nak buat benda yang banyak. Dan bagaimana nak buat kalau tak ada salah satu daripada Tuhan? Tak ada salah satu pada Tuhan. Macam mana nak buat? Tak boleh buat. Menunjukkan di sini kita nampak Tuhan bersifat dengan lemah. Kerana apa? Kerana berhajat pada perkongsian untuk buat lemah. Tuhan lemah. Bawa pada lemah. Nak mengadakan makhluk yang halus pun tak boleh. Apatah nak mengadakan yang lain yang lebih banyak lagi. Berjenis-jenis makhluk tu ada. Tu kita, sebab tu istilah ngaji, istilah ni kena kenal juga. Jauhar. Kalau orang mengaji sains dia faham sikit. Atom, kan? Atom. Kita kalau orang tanya benda paling halus sekali, kalau dari segi sains memang sebut atom. Atom. Kita bila sebut atom kita ingat apa? Hak paling besar mula meletup. Hiroshima Nagasaki. Tu bom. Tu bom atom. Atomic power. Bom yang dibangsakan kuasa dia, kuasa letusan dia tu. Kuasa letusan, nama dia atomic power. Kita panggil bom atom.
Tapi atom yang dimaksudkan di sini ialah jauhar fardin, benda yang paling halus yang tak terima belah bahagi. Halus sungguh atom ni ditemui oleh ahli sains, namakan dia dengan nama atom. Nah, yang di dalam atom tu, dalam atom tu ada apa? Jauhar, setiap jauhar ada arad. Arad yang ada pada jauhar tu 9 arad. Arad ni sifat aridi, sifat yang baru datang. Sifat bagi segala makhluk, segala yang baharu. Nama bahasa dia disebutkan dengan nama arad. Dia ada 9 jenis arad. Setiap jauhar berdiri dengan dia 9 jenis arad. Ataupun sebahagian daripada 9. Sebahagian daripada 9 arad. Jadi kita fahamlah, di atom mesti ada arad. Arad di atom ni, dalam istilah sains, dalam atom ada elektron, ada proton, ada nukleus, ada neutron, ada hak tu semua tu gabungan daripada makna sifat. Hak ni bangsa ni. Hak ni bangsa positif, hak ni bangsa negatif, hak ni bangsa menarik, hak ni bangsa menolak di dalam atom ni, kan? Kita faham sikit tentang sains, kita nampak hebat tauhid. Tapi orang kita terbalik. Dia faham tauhid sikit, dia nampak sains hebat. Bila nampak sains hebat, mana lebih hebat lagi kejadian Tuhan dengan sains? Kejadian Tuhan lah lebih hebat, tapi dia mesti nampak sains hebat. Padahal sains ni tak hebat. Kita nampak kejadian Tuhan tu hebat. Tak mengaji lah kalau lagu ni. Mereka buat apa? Indonesia ke Melayu? Tu lah Bangla. Kita baca apa kalau bunyi gerang-gerang kepala pun gegak. Sumai. Kalau saya pergi Pak Yah. Okey, baik. Tak tahu lah nak cerita apa dah. Allahu Akbar. Jadilah cukuplah hitam-hitam tu. Tu kita nak kena faham. Dia sebenarnya nak bagi kita nampak kalau Tuhan dua, nak buat satu benda yang kecil memerlukan perkongsian. Nak buat sesuatu yang kecil yang memerlukan perkongsian, bermakna Tuhan tu lemah. Makna Tuhan tu lemah. Apatah lagi dia nak buat yang banyak dan yang besar. Tu maksud dia. Tu masalah yang pertama. Jadi mana mungkin Tuhan kita memerlukan perkongsian? Tuhan mana mungkin memerlukan perkongsian? Kalau Tuhan memerlukan perkongsian, bermakna Tuhan tak boleh meratai kekuasaannya. Tak meratai kekuasaannya. Jadi mustahil pada akal Tuhan itu berbilang-bilang. Baik, masalah yang kedua. Daripada 3 masalah kalau bersetuju kedua-dua Tuhan. Masalah yang kedua. Apa dia? Iaitu kedua-dua Tuhan setuju nak bagi jadi satu makhluk pada masa yang sama, di atas jalan dahulu kemudian, tempat yang sama, masa kemudian dahulu kemudian.
Tempat sama. Tadi masa sama, tempat sama. Hak ni tempat yang sama tapi masa dahulu kemudian. Contoh kita buh makhluk A dan B. Tuhan A dan B. Kita buh Tuhan A, Tuhan B. Makhluk tadi satu makhluk C. Tuhan A dan B, makhluk C. Baik. Kedua-dua Tuhan ni nak menjadikan makhluk C. Makhluk C, makhluk yang sama. Makhluk yang sama. Tetapi makhluk ni nak dijadikan satu tu pukul 10 pagi, satu pukul 11 pagi. Tuhan A kata, tak apalah hang buat makhluk C ni, hang buat pukul 10. Kata kat Tuhan B. Tuhan B pun kata, tak apa, aku buat pukul 10, hang buat pukul 11. Setuju tak dua-dua? Setuju. Kedua-dua setuju. Okey, hang buat pukul 10, aku buat pukul 11. Ni kita takdir. Takdir ni, takdir nak belajar, nak pergi nampak ni. Bukan boleh duk buat sembang ni, buat Tuhan ni. Duk buat sembang lagu ni, buat Tuhan, Allah, rosak habis. Jadi takdir. Takdir sebab kita nak tengok dalil ni. Dalil akal kita ni. Baik. Dua Tuhan ni. Satu, hang buat pukul 10, aku buat pukul 11. Setuju kedua-dua? Kedua-dua setuju. Jadi Tuhan A pun buatlah makhluk yang pertama, makhluk tu pada pukul 10 pagi. Baik. Tuhan B nak buat apa pula sehari pukul 11? Makhluk tu dah ada dah. Hak yang nak buat makhluk yang sama. Makhluk yang sama. Tuhan A setuju untuk buat pukul 10. Tuhan B setuju untuk buat pukul 11. Makhluk yang sama. Jadi Tuhan A sampai pada waktu dia buatlah pukul 10 tu, dia buat makhluk tu. Tuhan B ni nak buat makhluk mana pula? Sedangkan kedua-dua setuju nak buat makhluk yang sama. Tuhan B nak buat pukul 11. Jadi Tuhan B tak akan dapat buat pula makhluk yang sama sebab Tuhan A dah buat. Kalau nak buat apa benda yang tahsilul hasil, benda yang telah sedia ada, dah yang nak pi perbuat apa lagi. Jadi membawakan kepada Tuhan itu lemah. Kalau salah satu Tuhan lemah, bawa kepada kedua-dua Tuhan itu lemah. Lemah, tak jadi makhluk. Bila lemah tak jadi makhluk. Dan masalah yang ketiga, kedua-dua Tuhan setuju menjadikan makhluk yang berbeza. Tuhan A jadikan makhluk Tuhan A jadikan makhluk C. Tuhan B jadikan makhluk D. Makhluk yang berbeza-beza. Dua-dua setuju, tapi menjadikan makhluk yang beza-beza, yang lain-lain. Satu Tuhan, contoh. Satu Tuhan, Tuhan A menjadikan langit, makhluk. Tuhan B menjadikan bumi, makhluk. Ni kita tengok hak yang duk sembah kata Tuhan ada di langit setengah, Tuhan ada di bumi setengah. Hak yang duk kata Tuhan ni hak duk jaga langit, Tuhan ni hak duk jaga bumi pun ada. Kan kita duk dengar lalu. Kita dengar Tuhan ni yang buat turun hujan, Tuhan ni yang bagi tumbuh pokok. Dia beza-beza. Dia jadi banyak Tuhan. Baik, kalau takdir dua Tuhan, satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi, takdir. Takdir. Jadi kita tengok apa yang akan jadi. Apa yang akan jadi kalau dua Tuhan yang berbeza-beza mengadakan makhluk yang berbeza-beza ni. Kita tengok kata musannif. Tuhan A bila dia buat langit, dia buat langit, maka tentu dia tak boleh buat bumi. Betul tak? Sebab bila Tuhan A dah buat langit, bumi Tuhan B yang buat. Macam mana Tuhan A nak pergi buat langit? Macam mana Tuhan A nak pergi buat bumi? Tak boleh. Maka Tuhan B buat bumi, Tuhan B pula tak boleh buat langit. Bila kedua-dua Tuhan tak boleh nak buat yang tu, tak boleh nak buat yang ni, maka membawakan kepada kedua-dua Tuhan tu lemah. Dua-dua Tuhan tu lemah. Tuhan A dah buat langit, tak boleh buat bumi. Tuhan B dah buat bumi, tak boleh buat langit. Bermakna ada pada mereka yang tidak boleh. Bila ada di Tuhan tu ada yang tidak boleh, makna dia kekuasaan dia tak meliputi. Kekuasaan Tuhan tak meliputi. Tuhan tak boleh buat sebahagian, boleh buat sebahagian saja. Membawakan kepada kedua-dua Tuhan tu jadi lemah juga. Jadi tiga masalah ni menampakkan pada kita Tuhan ni lemah kalau berbilang-bilang. Lemah kalau Tuhan berbilang-bilang. Apa makna lemah? Lemah ni makna dia Tuhan tak bersifat dengan sifat perkuasa. Lemah. Lekeh Tuhan ni.
tak bersifat dengan sifat berkuasa. Bila Tuhan tak bersifat dengan sifat berkuasa, Tuhan tak boleh nak menjadikan suatu daripada makhluk ni. Boleh terima ke akal kita Tuhan tak boleh menjadikan makhluk ni? Tak boleh terima. Pasal apa? Makhluk tu ada. Macam mana kata Tuhan tak boleh nak bagi jadi? Lemah makna dia tak boleh bagi jadi. Lemah ni tak boleh bagi jadi habis. Nah, tak ada kekuasaan. Tak boleh menguasai apa pun. Nah, jadi di sini kita nampak bahawa mesti Tuhan tidak berbilang-bilang. Pada mana? Kalau kita takdirkan pada kedua-dua Tuhan bersetuju pun, kita nampak mesti Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Hari ini sambung lagi kata musannif, dan jika kedua-dua Tuhan ni masalah yang kedua. Dan jika kedua-dua Tuhan itu berselisih, yakni ada khilaf, ada tak sepakat. Hak tadi sepakat, bersekutu. Hak ni berselisih, tak sepakat. Dan berbalah. Bukan tak sepakat, berbalah. Nah, kita tengok dulu bila berbalah jadi ke mana. Bila berbalah jadi macam mana? Tak sepakat jadi ke mana? Satunya hendak menjadikan suatu makhluk. Contoh dia, seperti langit. Dan satu lagi itu hendak membinasakan langit. Dua-dua tak setuju ni. Dua-dua berbalah. Aku nak buat langit. Hak A kata aku nak buat langit. Hak B kata kalau hang buat langit aku bagi tak ada. Macam kita, hang langkah mai tapak kaki kucangkui tok buang. Punya nak bagi tak ada. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Bukan takat orang nak cangkui, tapak kaki dia nak cangkui tok buang. Punya marahnya. Jadi kalau dua Tuhan ni, dua Tuhan. Satu Tuhan nak buat langit, satu lagi nak bagi tak ada langit. Baik, maka padanya berlaku dua masalah pula. Dua masalah. Satu nak bagi ada, satu nak bagi tak ada. Makna dia berselisih kedua-dua ni. Berbalah kedua-dua ni. Jadi berlaku dua masalah. Yang pertamanya daripada dua masalah, kalah satu dan menang satu. Betul tak? Kalah satu menang satu. Betul? Macam mana kata kalah satu menang satu? Seperti satunya Tuhan itu hendak menjadikan langit. Dan yang satu lagi Tuhan itu hendak meniadakan langit itu. Langit mana? Langit yang Tuhan bagi ada. Maka yang hendak menjadikan langit itu, dapatlah ia Tuhan yang hendak menjadikan langit itu menjadikan langit. Jadi Tuhan nak bagi jadi langit, dia boleh bagi jadi sebab dia nak bagi jadi. Betul? Jadi adalah langit. Dan manakala Tuhan yang hendak meniadakan langit, dia nak meniadakan langit, agak-agak boleh tak dia bagi tak ada? Tak dapat ia Tuhan yang hendak meniadakan langit itu, tak dapat apa? Meniadakan akan langit itu. Dia nak bagi langit tu tak ada, tak boleh. Pasal apa? Pasal apa tak boleh bagi ada? Kerana sangat ketat dikawal akan dia langit. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang menjadikan langit. Nampak tak sini? Tengok Tuhan ada dua. Satu nak bagi ada langit, satu tak mahu bagi ada langit. Hak yang bagi ada ni sampai waktu dia boleh bagi ada langit. Bila dia bagi ada langit, langit tu dia yang menjadikan. Betul tak? Dia yang bagi jadi. Takkan dia nak biar macam tu saja. Tentu dia jaga. Tentu dia jaga. Dia yang bagi jadi, mesti dia jaga. Dia jaga bukan dia nak buat halal balai. Hak dia buat elok-elok, cantik-cantik, dia jaga sungguh-sungguh. Maka bila dia jaga sungguh-sungguh, Tuhan yang satu lagi pula berselisih dengan Tuhan yang pertama. Dia kata aku nak bagi tak ada langit. Macam mana nak bagi tak ada langit? Tak boleh dia bagi tak ada langit. Pasal apa? Pasal langit ni bila Tuhan dia buat, Tuhan dia jaga. Tuhan dia jaga. Bila Tuhan dia jaga, orang lain tak boleh buat apa? Nak bagi binasa tak boleh. Bagi binasa tak boleh. Maka kerana tak boleh bagi binasa tu, lemah ia mana? Tuhan yang kedua yang hendak membinasakan langit itu. Lemah ia daripada meluluskan kehendaknya, kehendak Tuhan itu. Kehendak apa? Untuk membinasakan langit. Dia jadi lemah nak bagi binasa langit. Makna dia tak boleh. Lemah ni maksud dia tak boleh.
Tak mampu, tak kuasa untuk membinasakan langit itu. Nah, dia tak boleh. Jadi kata musannif, maka apabila lemah satu Tuhan. Tuhan mana? Yang hendak meniadakan langit itu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Kita kena faham. Kalau Tuhan, bila ada dua, lemah salah satu, lemahlah kedua-duanya. Nah, kenapa? Kerana mungkin yang ni boleh buat yang ni tak boleh buat yang ni. Tapi saat kita balik pula, yang ni tak boleh buat, yang ni boleh buat. Ada boleh tak boleh. Berimpun dua, ada boleh dan tak boleh. Nah, bila lemah satu Tuhan, lemahlah kedua-duanya. Maka tak dapatlah suatu daripada makhluk ini. Nah, bila Tuhan tu lemah, bersifat dengan lemah, maka tak ada lah makhluk ni. Nah, kerana apa? Kerana lemah tu menunjukkan Tuhan tak bersifat dengan perkuasa. Tuhan tak bersifat dengan perkuasa. Jadi Tuhan tak ada perkuasa. Bila Tuhan tak ada perkuasa, Tuhan tak berkuasa. Tuhan tak berkuasa. Membawakan kepada tak ada makhluk. Kenapa? Kerana Tuhan adalah zat yang bersifat dengan perkuasa. Yang dengan sifat perkuasa, Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini. Tiba-tiba di sini, tidak ada sifat perkuasa. Lemah dia. Membawakan kepada tidak ada makhluk. Maka tak dapatlah suatu daripada makhluk ini. Tak ada makhluk. Sebab hak ni, bila dah duk keling aku, dua-dua tak dapat. Kawan nak bagi jadi, tak boleh bagi jadi. Dia pun duk fikir, kalau aku buat sekali lagi, kawan bagi tak ada. Dah kalau aku buat pula, aku nak kena jaga. Letih dia kata. Kan? Jadi dua-dua Tuhan bawa pada lemah. Baik. Habis. Itu yang pertama. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, yang kedua daripada dua masalah ni, ialah seri kedua-duanya. Seri pula dah. Tadi berselisih. Satu setuju, satu tak setuju. Berselisih. Hak ni seri. Lagu mana yang kata seri? Maka pada masalah seri ini. Seri ini makna dia sama timbang lah. Apa dia? Jadi dua masalah pula. Daripada seri, mai dua masalah pula. Mai dua masalah. Macam mana tu? Yang pertama, seri dengan kalah kedua-dua. Kita kalah kedua-dua kita kata apa? Siapa pun tak menang. Seri lah noh, betul tak? Tapi ada tak menang kedua-dua? Ada, seri. Seri. Nama pun seri. Nama pun seri. Baik, kita tengok yang kata seri ni lagu mana? Yang kata seri ni lagu mana? Tuan Seri ke, Tan Seri ke, Datuk Seri ke, kita tengok. Seri dia. Baik, kata musannif. Yang pertama, seri kedua-dua dia dengan kalah kedua-dua. Cara seri ni kalah kedua-dua. Macam mana yang kata kalah kedua-dua tu? Seperti dia bawa misalan pada kita ni. Satunya daripada Tuhan yang dua tu menghendaki menjadikan suatu makhluk. Satu Tuhan nak bagi jadi satu makhluk. Tak dapat ia menjadikan makhluk. Dia nak bagi ada makhluk, tak boleh. Kenapa? Kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Yang satu lagi Tuhan yang mana? Tuhan yang tidak menghendaki menjadikan makhluk. Dua Tuhan, satu nak bagi ada makhluk, satu tak mau bagi ada makhluk. Dia jadi macam hak tadi. Hak pertama dia bagi jadi makhluk. Dia bagi jadi. Bila dia bagi jadi, dia kawal orang tak boleh buat binasa kat hak yang dia bagi jadi. Makna hak ni tak boleh buat apa. Hak kedua ni pula, dia nak bagi jadi, tapi ada orang duk jaga, tak mau bagi jadi. Duk jaga, tak mau bagi jadi. Maka kata musannif, tak dapat juga. Dia tak dapat juga. Seperti satunya menghendaki menjadikan suatu makhluk, tak dapat ia menjadikan makhluk kerana dikawal ketat oleh Tuhan yang satu lagi. Yang Tuhan yang satu lagi yang mana? Yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada. Dan ni walhah yang tak menghendaki itu, dia nak bagi tak ada.
Kalau ada dia nak bagi tak ada. Apabila yang dahulu itu menjadi, hak mula-mula bagi jadi, dia kata aku nak bagi tak ada. Kalau hang bagi jadi, aku bagi tak ada. Hak yang dia duk tahan tak mau bagi ada tu, duk tahan tak mau bagi ada. Bila dia tahan tak mau bagi ada, yang nak mengadakan tak boleh nak mengadakan. Dua Tuhan. Maka kedua-duanya kalah. Kedua-duanya jadi kalah. Pasal apa kedua-dua jadi kalah? Kita tengok. Maka tak dapat juga meniadakan. Hak yang tak mau bagi ada makhluk, dia nak meniadakan makhluk, tak boleh. Pasal apa? Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Pasal apa makhluk ni tak ada lagi? Hak yang Tuhan yang nak mengadakan tak boleh nak bagi ada. Pasal apa? Pasal hak yang tak mau bagi ada ni, dia duk tahan tak mau bagi ada. Jadi hak yang nak buat tak boleh buat, hak yang nak bagi tak ada tak boleh bagi tak ada. Makna dia dua-dua kalah. Nak buat tak boleh buat, nak bagi tak ada tak boleh bagi tak ada. Dua-dua kalah. Nah, jadi menampakkan pada kita di sini, nah, kedua-dua Tuhan itu kalah kedua-dua dia. Nah, kenapa? Maka kata musannif, kedua-duanya Tuhan yang nak, satu nak menjadikan tapi tak boleh bagi jadi, satu lagi nak meniadakan tapi tak boleh bagi tiada. Kedua-dua Tuhan ni lemah. Lemah kedua-dua Tuhan ni. Pasal apa Tuhan ni lemah pula? Pasal apa Tuhan ni bersifat dengan lemah ni? Kedua-duanya kata lemah ni lagu mana? Baik, tengok musannif. Dia kata kerana, lemah kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu daripada Tuhan itu. Tak hasil kehendak mereka, tak berlaku apa yang mereka kehendaki. Bila tak berlaku apa yang mereka kehendaki, maka lemah mereka daripada mengada dan meniadakan. Lemah kedua-dua tu, tak hasil. Hak yang dia kehendak nak bagi ada tak hasil atas mereka. Dan jika lemah keduanya Tuhan, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Kita pun faham dah. Kalau lemah Tuhan, makna dia tak ada makhluk. Sebab apa? Tuhan tak boleh buat makhluk dan Tuhan tak akan buat makhluk. Sebab Tuhan tidak bersifat dengan sifat perkuasa. Boleh terima kalau kata tak ada makhluk? Tak boleh terima. Salah bohong ni kalau kata tak ada makhluk. Dan iaitu batil, salah. Salah sama sekali dengan kata tak ada suatu daripada makhluk ni. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada, ia makhluk dengan musyahadah. Dengan di sini bukan makna dengan dijadikan tu. Ada makhluk yang kita boleh dapati akan adanya. Kerana makhluk ini sudah ada ni, ada makhluk ni yang kita boleh dapati akan adanya. Macam mana kita dapat tahu adanya? Dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Sagi piduk faham ada dengan musyahadah, makna dia makhluk ni kena jadi dengan musyahadah pula. Salah dah. Ada dengan tu, makna dia dengan di sini ialah adanya makhluk ini. Yang kita ketahui akan adanya makhluk ni dengan pandangan mata kepala, iaitu musyahadah. Duk ada dah makhluk, semua ada. Bukit, gunung, batu, pokok, burung, haiwan, binatang, manusia, semua ada. Semua ada. Duk ada makhluk ni. Macam mana nak kata tak ada? Macam mana nak kata tak ada? Maka tak boleh terima oleh akal kita kalau kata tak ada makhluk ni. Sebab makhluk ni duk ada sungguh yang kita boleh dapat dengan musyahadah. Kalau begitu kata musannif, tetaplah, sabitlah, kejaplah di dalam hati kita. Kejaplah, pegangan dalam hati kita. Nampak oleh pandangan mata hati kita ni bahawa tentu sungguh lagi sungguh nampak terang clear sungguh bahawa Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Hang buatlah contoh kok mana pun, Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Kerana setiap kali kita buat contoh pada bilang-bilangan, membawa kepada lemah, membawa kepada
tidak berkehendak membawa kepada buta, membawa kepada perkara-perkara yang lekeh. Makna dia Tuhan tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Nah, Maha suci Tuhan daripada segala sifat kekurangan. Lemah tu kekurangan, buta tu kekurangan, bisu tu kekurangan. Jadi kita nampak Tuhan ni tak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Nah, jadi sabit dan kejap sungguh dalam hati kita ni bahawa Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Inilah mana? Pengakuan dalam hati kita tu. Inilah pengakuan di dalam hati kita tu. Apa dia yang kita mengakukan? Tuhan satu, tidak berbilang-bilang, itu yang dipegang dan yang diakui yang sebenarnya. Yang dipegang ni makna berpegang hati. Bukan pegangan tangan. Sagi piduk kata pegangan tangan pula. Tak. Yang dipegang, yakni yang diperakui akan hati. Diyakin oleh hati ni. Yakin oleh hati. Yang sebenar. Sebenar pada mana? Sebenar pada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebenar pada jalanan pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang pengakuan kita ini muwafaqat, makna dia setentang, selari, sejajar dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sama. Hak kita takdir dengan akal, kita suluh dengan akal kita dapati apa yang kita mengaku bahawa tentu sungguh Tuhan tidak berbilang-bilang. Kita mengaku, ataupun kita mengaku tentu sungguh Tuhan esa dan tentu tidak Tuhan berbilang-bilang. Yang kita mengaku ni ialah pengakuan yang sebenar, yang setentang dengan pengakuan ahli sunnah wal jamaah, yang setentang dengan pengakuan sekalian para nabi, rasul. Sama, semua nabi rasul mengaku yang sama. Tuhan esa. Sama. Setentang pengakuan ahli sunnah wal jamaah kita ni, kita mengaku. Yang sebenar. Yang sebenar. Yang bertepatan dengan yang waqi'. Waqi' ni lauh mahfuz, hakikat, semua tu waqi'. Al-Quran. Yang lagi muwafaqat dengan petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amittakhazu alihatan minal ardi hum yunshirun. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kita tengok yang ni, kita boleh nampak dah. Fasubhanallahi rabbul arsy amma yasifun. Hak ni kalau kita tengok ni, kita faham ni, Allah nampak dah lah. Surah Al-Anbiya ayat 21 dan 22 terang Allah Ta'ala abad. Jadi apa? Jadi apa? Artinya, disambung ayat ni, atau mengambil kamu. Allah Ta'ala suruh cabar kita ni. Cabar. Dan Allah Ta'ala cabar dalam keadaan Allah Ta'ala nak menyata kat kita tu. Ada orang ambil Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala kata, mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ni. Makna dia, hampa duduk di bumi, kalau hampa tak mau sembah Tuhan, hampa tak mau ikut Tuhan, hampa tak percaya ke Allah Ta'ala, hampa cari Tuhan lain. Hampa cari Tuhan lain. Hampa sembah Tuhan lain. Hampa minta kat Tuhan lain. Maksud dia. Tuhan kata. Dah kata, kalau tak percaya kat Tuhan, tak percaya ke Allah Ta'ala, minta kat Tuhan lain. Bermula mereka itu mana? Orang berhamburan sekalian mereka itu. Sekalian berhamburan mereka itu orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir. Jikalau, di sinilah Allah Ta'ala tunjuk tu dalil. Jikalau adalah pada menjadikan langit, bumi itu Tuhan lain melainkan Allah, yakni Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala, nescaya kedua-dua langit dan bumi itu rosak binasa. Maksud dia apa? Kalau ada dua Tuhan, Tuhan yang lain-lain, Tuhan langit, Tuhan lain, Tuhan bumi, Tuhan lain, ataupun Tuhan yang menjadikan langit itu Tuhan lain, Tuhan yang menjadikan bumi itu Tuhan lain, nescaya rosak binasa. Rosak binasa di sini bukan makna hancur lebur. Rosak binasa di sini makna dia tak boleh ada langsung. Hak macam tadi tu, tak boleh ada langsung.
Nak ada apa? Seorang nak bagi ada, seorang nak bagi tak ada. Kalau hang buat bumi, aku bagi tak ada. Tuhan langit kata. Tuhan langit pula kata. Tuhan bumi pula kata. Kalau hang buat langit, aku bagi tak ada langit. Dua-dua tak ada. Nah, dua-dua tak boleh buat. Nah, tak ada langsung. Membawakan kepada tak ada langsung. Langit dan bumi. Kalau ada dua Tuhan dan macam-macam lah kita tengoklah. Sebab tu pepatah atas satu bahtera tak boleh ada dua nakhoda. Satu kapal tak boleh ada dua kapten. Haluan dia jadi tak sama. Sama ada yang rosak tu kapal ataupun yang rosak tu kapten. Dua kapten, dua nakhoda, dua atas. Seorang ke tepi kanan, seorang ke tepi kiri. Nak pergi tengah-tengah tak boleh. Seorang kanan, seorang kiri nak pergi tengah ke mana? Tak boleh. Semua dua yang jadi. Dua jadi. Sama ada binasa sekali dengan kapal-kapal ataupun salah satu daripada Tuhan mati pekat lawan tembok hang aku. Tak boleh. Tak boleh ada dua. Tak boleh ada pemimpin dua. Tak boleh ada pemerintah dua. Dua kuasa. Dua di sini, dua kuasa. Tak boleh. Tak boleh. Tuhan pun tak boleh berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang, rosak binasa segala benda. Maknanya tak ada apa langsung. Kalau Tuhan berbilang-bilang. Baik, habis kata musannif rahimahullah ta'ala. Kalau Tuhan ni berbilang-bilang, rosak binasa habis, apa pun tak ada. Maka nyatalah, jadi nampak teranglah pada pandangan kita, pada petunjuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam ayat itu, bahawa Tuhan satu jua, nampak terang oleh kita bahawa mesti sungguh lagi sungguh Allah Ta'ala esa. Tuhan itu esa dan tentu tidak berbilang-bilang. Kita nampak Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Berbilang-bilang, tak berbilang-bilang ni pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Tuhan tak berbilang-bilang. Kalau Tuhan berbilang-bilang ke Allah, kita pun tak ada. Kita pun tak ada. Macam-macam boleh jadi. Kita tengok kalau Tuhan berbilang-bilang, boleh balik kepada tasalsul. Pada qidam, kita mengaji qidam, boleh balik kepada tasalsul, boleh balik kepada tasalsul. Lagi satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu berbilang-bilang, satu tak ada sud, satu pusing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa, Masya Allah. Tasalsul dengan apa dia? Pasal apa lupa? Apa dia Rukah? Nak sebut lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kalau Tuhan, dia sama ada tasalsul, daur berkeliling. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kalau Tuhan berbilang-bilang juga boleh jadi tasalsul. Tasalsul pun balik kepada berbilang-bilang kok. Tuhan A buat Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, dijadikan oleh Tuhan C. Tasalsul, Tuhan berbilang-bilang. Daur, Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, Tuhan B dijadikan oleh Tuhan C, Tuhan C dijadikan oleh Tuhan A, patah balik, daur berkeliling. Jadi membawakan kepada tak ada makhluk, Tuhan duk buat Tuhan. Lepas tu Tuhan buat Tuhan, Tuhan bagi mati Tuhan pula. Membawakan kepada tak ada makhluk. Semua membawakan kepada lemah Tuhan. Lemah Tuhan. Ni sebab tu kita kena ingat juga istilah-istilah ni sebab kita nak nampak. Kalau tidak kita tak nampak benda ni. Baik. Habis. Jadi kita dapat tentu sungguh. Ni kena buat pengakuan lah hati kita. Tentu sungguh. Apa yang sungguhnya? Allah Ta'ala Esa. Tidak berbilang-bilang. Jadi kita i'tikad tentu sungguh Tuhan Esa, tidak berbilang-bilang. Esa dan tak berbilang-bilang ni pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya.
Nah, tiga ni kena nampak. Kena nampak Tuhan tak berbilang-bilang pada zatnya. Nah, dengan makna ternafi kam muttasil dan kam munfasil. Tuhan tidak berbilang-bilang pada sifatnya, dengan makna ternafi kam muttasil dan kam munfasil. Tuhan tidak berbilang-bilang pada af'alnya, makna dia ternafi kam muttasil dan kam munfasil. Nah, kita Jawi ni 6 lah. Kalau kita Arab 5 aja. Ternafi dengan 5 kam. Baik. Nah, jadi kita mengaji ni kita kena bagi nampak esa ni, kena bagi nampak jelas. Pasal apa? Pasal kita mengesakan Allah Ta'ala. Bila orang tanya mengesakan Allah Ta'ala macam mana? Apa dia? Nah, kita kata tauhid. Apa dia tauhid? Tauhid mengesakan Allah. Tidak. Apa dia mengesakan Allah? Mengaku Allah Ta'ala satu. Mengaku Allah Ta'ala satu ni satu lagu mana? Orang tanya aku tu peluang. Mula lah kan? Dia ni duk tanya apa banyak-banyak, tak tahu ngaji tak mau pasang. Nah, kita nak pi tak boleh dah. Kan? Sebab tu di sini kita kena ambil faham ni. Nah, kita mengaji Tuhan satu. Tuhan ni satu. Tak berbilang-bilang. Kita mengaku Tuhan satu, tak berbilang-bilang. Jadi kita nampak pada pandangan mata hati kita ni, bila sebut La ilaha illallah tu, kita nampak Tuhan esa. Tuhan esa, tak berbilang-bilang. Nampak sungguh, esa tak berbilang-bilang. Tapi kena nampak belah mana? Kita kena nampak Tuhan esa tak berbilang-bilang pada zat, pada sifat, pada af'al. Semua tu kita kena nampak. Semua tu kita kena nampak. Kalau kita tak nampak yang tu, kadang-kadang kadang-kadang kita sabitkan ada sifat yang lain seperti sifat Tuhan pada yang lain pada Tuhan. Panadol menyembuhkan penyakit. Tu kita letak tu. Letak sifat lain pada Tuhan. Sifat Tuhan letak pada yang lain daripada Tuhan. Ubat menyembuhkan penyakit. Dia majoriti ubat mana ada menyembuhkan penyakit. Dia tahan sakit tak mau pergi sakit majoriti ubat ni. Dia tak sembuhkan. Tu pada hak kita tengok biasa guni lah. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Tu yang menyembuhkan penyakit tu Allah. Ubat tu usaha ikhtiar sahaja. Bagi bekas tak? Tak bagi bekas. Kalau makan ubat sembuh tak? Belum tentu sembuh. Tapi yakin tak dengan Allah? Yakin Allah Ta'ala bagi kita sembuh. Cucuk vaksin kena tak COVID? Kalau cucuk vaksin boleh ke tak kena COVID? Tak. Kita iktikad yang kita terima vaksin, kita cucuk vaksin ni semua ni pada syariat tuntut atas kita, pertama taat kat pemimpin, kedua kerana ikhtiar, usaha ikhtiar untuk mencegah. Dia kalau saya senang je kalau cegah ni makna dia tak boleh hampir, tak boleh jadi, tak boleh berlaku. Tu mudah makna cegah, tapi dia bukan cegah. Dia cegah penularan saja, tapi dia tak cegah. Masing-masing pakat ada kena belakang. Dia tak menular. Cegah pada penularan saja. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi menular, bohlah ubat binatang apa pun. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sakit, makanlah ubat apa pun. Ini kita iktikad, kita kena jaga yang tu. Jaga. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala yang bagi jadi. Semua Allah Ta'ala bagi jadi. Sakit Allah Ta'ala bagi jadi, sembuh Allah Ta'ala bagi jadi. Apa saja. Allah Ta'ala nak bagi pemerintahan kat siapa yang dia suka, dia bagi. Allah Ta'ala nak tarik pemerintahan daripada siapa yang dia suka, dia tarik. Allah Ta'ala nak rampas apa-apa daripada yang dia tak suka, dia rampas. Allah Ta'ala nak bagi kepada apa-apa yang dia suka, dia bagi. Semua hak Allah, tak ada apa. Kita tak ada apa pun.
Pada sudut kekuasaan Allah Ta'ala cakap terang-terang, nyata terang-terang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala habaq siap-siap dah kat kita. Jadi kita tak payah duk susah hati, tak payah duk fikir. Usaha ikhtiar kita hak tu untuk bekal kita di akhirat. Usaha untuk bagi Islam berjaya, usaha untuk bagi Islam menang, usaha untuk tak mau bagi Islam kalah. Itu usaha ikhtiar kita. Menang kalah bukan kerja kita. Kalau kita tak ada usaha, rugi kita balik akhirat. Hang tolong apa agama aku? Tak ada. Tak ada duduk sebelah tak. Kan? Kena tolong agama. Agama kita kena tolong. Agama kita kena tolong. Ini kelebihan bila kita bertauhid. Bila kita bertauhid, kita tidak akan meletakkan agama di tepi. Kita letakkan agama sekali dengan kita. Tu yang kata tauhid dia kena duduk di depan. Bila kita bertauhid, kita nampak segalanya Allah Ta'ala yang uruskan, segalanya Allah Ta'ala yang buat, segalanya Allah Ta'ala yang bagi jadi. Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Allah Ta'ala bagi jadi segala-galanya. Tapi Allah Ta'ala suruh kita usaha ketiak. Pasal apa? Mudah saja untuk kita buat kiah, nampak mudah. Apa dia? Kalau tak kerja nak cari duit mana? Kena kerja. Kalau dah kerja ada duit, tak beli beras nak boleh makan ke? Tak boleh makan, kena beli beras juga. Dah beli beras, kalau tak masak boleh makan ke? Tak boleh, kena masak pula. Usaha ikhtiar sahaja. Perut kenyang bukan sebab makan. Allah bagi kenyang. Perut lapar bukan sebab tak makan. Allah Ta'ala yang bagi lapar. Tapi untuk lepas keluar daripada hukum adat, kita kena makan baru boleh kenyang. Makan. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Ni dia kena masuk belah tauhid. Kita masuk belah tauhid banyak. Banyak kan masuk belah tauhid. Dulu saya satu istilah saya suka. Bila orang tanya, sungguh dengan Tuhan. Sungguh dengan Tuhan. Tuhan sungguh dengan kita. Tak sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun abaikan kita. Macam mana kita nak lepas daripada Covid? Kita tak sungguh dengan Tuhan. Kita tak sungguh dengan Tuhan. Duk cakap kat orang bawah lah. Yang kena sungguh dengan Tuhan dalam masalah pemerintahan. Mana pemerintah yang kena sungguh dengan Tuhan. Kalau pemerintah tak sungguh dengan Tuhan, rakyat buatlah apa pun, jenuh mayang hajat. Jenuh mayang hajat. Ni kita ambil ilmu sebab kita nak pegang jalan tauhid. Tapi di dalam sudut negara, dalam sudut pemerintahan, pemerintahlah punca segalanya. Baik rakyat bila baik pemerintah. Rosak rakyat bila rosak pemerintah. Dia jadi ni tauhid. Dia kena nampak tauhid. Bukan mengaji tauhid ni semata-mata kita nak mengaji tumpu satu. Tak. Islam tu luas. Kalau kita tak buka minda kita tak nampak tauhid yang sebenar. Tak nampak tauhid. Nak bertauhid dengan Allah Ta'ala lagu mana kalau kita tak nampak kekuasaan. Kekuasaan Allah kita tak nampak. Jadi penting benda ni. Baik. Jadi kita kena ni. Serulah semua. Kita seru semualah orang. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. InsyaAllah. Yakin sungguh kita. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan tarik angkat naik. Dan Allah Ta'ala datangkan yang lebih baik. Sebab Allah Ta'ala mendatangkan pada kita hari ini ujian. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Bila kita kembali pada Allah, Allah Ta'ala angkat ujian ni. Allah Ta'ala buang jauh-jauh ujian ni. Allah Ta'ala hantarkan kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita rasa Allah. Tapi kalau kita tak kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kembali. Sebut saja. Sebut saja. Ramai orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik tak? Tak balik lagi. Tak balik lagi. Duduk tahun ni. Jadi dia kena balik ke Allah. InsyaAllah. Doa. Minta doa yang utama kali. Minta kata doa, ya Allah bagi hidayah pada pemimpin pemerintah kami. Supaya dia memandang Islam lebih utama. InsyaAllah. Bila dia pandang Islam utama,
Allah Ta'ala tolong banyak. Wallahu alam. Kita tangguh pada huraian sifat yang ketujuh. Qudrah artinya perkuasa ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayy. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal muslimin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ma'rifatik wa ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kulim tadi, itu yang lambat tu. Hujan lebat di Kulim. Di sini panas lik-lik. Di Kulim hujan lebat. Lebat semua. Ya, masya-Allah, barakallah. Masya Allah.